استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-awwal, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, yang saya suka memulakan dengan soalan yang ditanya oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat pada suatu pagi dengan katanya, kaifa asbahtum? Satu pagi Nabi bertemu para sahabat. Nabi bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kamu di pagi ini? Maka bantu saya tuan-tuan jawab di ruangan komen soalan yang Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, yang tuan-tuan jangan jemu, kerana setiap pagi saya akan bertanya soalan ini dengan matlamat. Pertama, untuk kita mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua, kenapa saya nak buat hari-hari? Supaya saya nak pastikan benda ni betul-betul masuk dalam darah, daging, pemikiran, akal dan tindakan kehidupan kita. Itu cara saya. Jadi tahniah bagi tuan-tuan yang istiqamah, suka mengikut teknik ataupun cara yang saya buat. Matlamat kita pertama, agar benda tu kita istiqamah. Yang kedua, betul-betul kita buat. Yang ketiga, kalau boleh kita nak buat dia sampai betul-betul dia meresap. Sebab terima kasih Kak Norani Yusof. Dan yang lain, apa khabar? Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan anda di pagi ini pada Yaumil Isnain, pada hari Isnin? Bersamaan, kalau saya tak silap, 17 ke hari ini? 17 November 2022. Terima kasih Nora Hashimah Syauqina, Bonda Noraini. Terima kasih Wiwi Ros. Baik, bagi kalian yang dah menjawab, Ustaz, berpagi-paginya saya pada hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan beriman kepada Allah. Baik, sebelum kita nak membincangkan berkenaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi bertanya lagi, jawab di ruangan komen, apakah tanda kamu itu beriman kepada Allah pada pagi ini? Terima kasih Tuan Haji Nasir dan Umi Roziah yang berada di Telegram. Ada boleh jawab dalam hati, apakah tanda kamu ni beriman kepada Allah? Soalan ini bukan saya tanya tuan-tuan, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat. Bila mana sahabat tanya, bila mana sahabat jawab, ya Rasulullah, berpagi-paginya kami hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka Nabi bertanya lagi, apakah tanda wama alamatu imanikum? Apakah tanda kamu beriman kepada Allah? Apakah tanda kamu beriman kepada Allah? Maka bagi yang tahu jawapan, tolong tulis di ruangan komen. Jangan jemu untuk menulis setiap pagi benda sama. Supaya apa? Dia betul-betul masuk dalam jiwa dan raga kita. Yang tak tahu jawapan, saya beri jawapan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Waalaikumsalam Nur Aniza. Nabi kata apa? Macam mana kamu nak faham? Yang dijawab oleh para as-sahabah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka berkata para as-sahabah, nasbiru alal bala
wa nashkuru 'ala ar-rakha wa narda 'ala al-qada. Dah. Iaitu kata sahabat, ya Rasulullah, tanda kami beriman pada pagi ini, pertama kami bersabar dengan bala. Terima kasih Tuan Haji Nasir. Yang kedua, kami bersyukur di atas kelapangan yang Allah Ta'ala berikan. Waalaikumsalam Hajjah Junati. Dan yang ketiga, saya redha dalam keadaan ketentuan qada qadar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Nur Hashimah. Yang lain boleh copy and paste supaya benda ini tuan-tuan boleh jawab setiap pagi. Tuan-tuan boleh jawab setiap pagi. Dah, apa tanda aku beriman? Pertama, aku sabar di atas bala ujian yang Allah Ta'ala berikan. Hidup kita sentiasa ujian, tuan-tuan. Dan ingat, saya suka mengulang kaji perkataan ini. Bila sebut ujian, bukan semestinya miskin, fakir. Dah, kaya pun ujian tak? Bala tak? Bila kaya tu bala tak? Bila sebut bala, ujian. Senang tu bala tak? Jawab di ruangan komen. Tuan-tuan boleh mengaji pada hari ni pun ujian tak? Ujian. Tuhan nak tengok kita ikhlas ke tidak, kita bersyukur ke tidak, kita merendah diri ke tidak. Setiap detik kehidupan kita ni ujian, tuan-tuan. Bila sebut balak, balak ni ada dua makna. Ada juga dengan makna kesengsaraan, ada juga dengan makna ujian. Jadi senang pun ujian, kaya pun ujian, dan sihat pun ujian. Bahkan apa jua yang berlaku dalam kehidupannya kita, nasbiru alal bala. Aku bersabar di atas tiap-tiap ujian, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada pagi ni juga tuan-tuan, saya nak tambah sikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila sebut tanda-tanda kita beriman kepada Allah, sebagaimana tuan-tuan jawab tadi di ruangan komen. Bila saya tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana berpaginya kamu pada pagi ini? Tuan-tuan menjawab, Ustaz, pagi ini kami masih lagi beriman kepada Allah. Tuan-tuan, bila sebut beriman kepada Allah ni, kita kena mengetahui juga tahap-tahap iman yang ada pada dirinya kita. Kita tahu kita berada pada level yang mana. Kerana akhir zaman ni, tuan-tuan, kita semakin diuji dengan ujian yang dahsyat. Dengan ujian yang kadang-kadang tak masuk oleh akal. Baru-baru ni semalam ke, ada satu post dalam Facebook yang disebarkan. Berkenaan hari seagama. Hari seagama. Saya nak sebut pun tak reti, tuan-tuan. Yang dikeluarkan oleh Dr. Harlina. Berkenaan selamat menyambut Hari Agama Sedunia. Selamat menyambut Hari Agama Sedunia. Bila mana kita bersembah berkenaan iman, bagaimana kita sebagai orang yang beriman boleh menerima kenyataan ini, tuan-tuan? Apa tindakan yang kita buat? Apa tindakan yang kita buat? Baik, tuan-tuan dan saya boleh menjawab. Tuan-tuan dan saya boleh menjawab. Kita kata apa? Ustaz, itu bukan tugas kami, itu tugas kerajaan. Nak jaga agama, nak pastikan benda-benda syirik tak tersebar dan sebagainya, benda-benda kurafat. Dah, tuan-tuan dah bukan. Ya, tuan-tuan dan saya boleh berkata begitu. Tetapi ingat, bila sebut berpagi-paginya aku lah keadaan beriman kepada Allah, sekurang-kurangnya orang beriman itu ada jawaban. Bukan sekadar menunding jari. Itu kerja kerajaan lah, biar diuruskan. Takkan kami nak buat piket, nak buat mogok, mengatakan apa ni, kita buat hari seagama sedunia. Sekurang-kurangnya tulis di ruangan komen. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu nampak satu kemungkaran yang nyata, maka ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan ni banyak mafhumnya. Fa in lam tastati' fa bilisani. Kalau kamu tak mampu, ubah dengan lidah. Fa in lam tastati' fa biqalbi. Ni poin nombor 3. Kalau kamu tak mampu ubah dengan lidah, tak mampu nak sampaikan, aku tak setuju benda ni. Contoh, bersembang dengan anak-anak. Ni benda-benda akhir zaman, Kak Long, Kak Ngah, jaga. Jangan terpengaruh dengan dakwah macam ni. Apa dia? Kita celebrate Hari Agama Sedunia. Jangan. Kalau tak mampu juga sebarkan dengan lidah, tulis. Fa in lam tastati' fa biqalbih. Maka sekurang-kurangnya ada kebencian pada hati. Wa dzalika ad'aful iman. Maka itulah sekurang-kurang selemah-lemahnya iman. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan baca benda-benda viral macam ni,
Dalam hati itu ada kebencian. Ya Allah, aku benci benda-benda macam ni. Aku benci benda-benda macam ni bergelumang berada dalam kehidupannya aku, di hadapan matanya aku, di sisi anak-anaknya aku, di atas keluarga aku, di bawah kaki cucu-cucu keturunanku. Ya Allah, aku benci benda-benda macam ni. Tulis. Sekurangnya, wadzalika ad'aful iman. Ada pada hati itu kebencian. Dan aku benci benda-benda macam ni. Jelas. Supaya tuan-tuan juga termasuk daripada golongan orang yang tak redha di atas maksiat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan termasuk daripada golongan yang besok tak ditanya oleh Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang bila Tuhan tanya, memang kita boleh ulur jari, ya Allah, itu bukan kerja saya, itu kerja kerajaan nak jaga agama. Kerja Jabatan Agama Islam nak jaga agama. Kerja Sultan nak jaga agama. Kami nak jaga macam mana? Tuan-tuan dan saya boleh jawab, ya Allah, kalau kami tak puas hati pun kami boleh buat apa? Kami boleh buat apa? Tu yang rambut putih, rambut blond tu. Hina agama Islam berapa kali dah. Apa kerajaan buat? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tu ajaran sesat di Perak tu. Baru-baru dia buat spiritual untuk menghalang daripada datangnya ombak, datangnya banjir dekat Perak. Buat benda-benda kurafat yang nyata jelas. Nyata lagi jelas. Apa kerajaan buat? Tuan-tuan boleh kata begitu. Saya pun boleh kata begitu. Tapi tuan-tuan tak nak. Saya nak cuba bimbing tuan-tuan circle saya. Sekurang-kurangnya kita ada satu jawapan yang berbentuk ilmiah. Sekurang-kurangnya kita ada satu jawapan yang berbentuk ilmiah. Nak ubah dengan tangan tak mampu. Nak ubah dengan lidah tak mampu. Aku risau lagi kalau aku cakap lebih, orang kata aku pandai pula. Sekali lagi kalau aku tegur lebih, orang kata mentang-mentang baru mengaji dengan Ustaz Irwan, Allahumma salli ala Muhammad, semua tak kena. Akhir zaman ni serba-serbi, tak kena. Tok Imam, Tok apa tu yang tangkap, bukan Tok Imam, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin. Nazir ke yang letak jawatan tu? Orang lama. Bila budak ditangkap berkenaan curi duit masjid, dimandikan. Akhir sekali tengok di manakah kebenaran. Jadi saya nak cuba didik tuan-tuan, simple saja. Kita nak belajar pada pagi ini berkenaan, kita akan dengar sekali lagi daripada Abu Tayyib, berkenaan kamu duduk dengan 8 golongan, kamu akan dapat 8 perkara. Di antaranya apa? Kalau kita nak bina iman kita, nak bina kehidupan kita, kita kena tengok balik dengan siapa yang aku duduk. Cuma sebelum daripada itu, kembali kepada suasana yang berlaku secara live dalam kehidupan kita pada hari ini. Simple saja. Apa perkara yang berlaku yang tak kena dengan syarak? Wajib ada pada hati aku kebencian. Cukup. Itulah wadzalika ad'aful iman. Selemah-lemah iman. Tengok Tok Imam kena pecat, ya Allah aku benci, ya Allah tindakan ni. Cukup. Sekurang-kurangnya besok di hadapan Allah kita mampu jawab. Kita mampu jawab. Tengok kes-kes macam ni akhir zaman ni, sekurang-kurangnya ada pada hati, ya Allah aku benci benda begini. Aku benci siapa yang menghalalkan benda ni. Aku benci siapa yang tak buat kerja jaga agama. Ada pada hati kebencian. Cukup. Wadzalika ad'aful iman. Dan ingat tuan-tuan belajar. Boleh jadi tuan-tuan hari ni boleh merasakan ada kekuatan untuk menolak benda-benda begini. Tetapi ingat, anak-anak kita bagaimana, keturunan kita bagaimana, cucu cicit kita bagaimana, sedangkan mereka itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diberikan oleh Allah untuk kita jaga mereka. Sebab apa? Bila kita mati besok, mereka lah yang tolong kita atau menyusahkan kita, mereka juga. Jadi ingat tuan-tuan, bukan ilmu ni dia akan bersepakai bila-bila masa. Besok tak tahu pula berlaku apa. Bila tengok live spiritual yang dibuat, benda kurafat yang dibuat, dengan baca Quran pun tak betul, Allah ada pada hati kebencian. Ya Allah, apa ni? Apa kerajaan buat? Pasti dah dia baca Yasin tu salah. Baca Yasin tu tak betul. 3 kali dia ulang baca Yasin, 3 kali dia baca tak betul. Jelas kesalahan yang nyata, lagi jelek tuan-tuan. Jadi peringkat kita ni, ya Allah aku benci benda ni. Cukup. Aku tak redha benda ni berada pada tanah bumi aku, ya Allah. Dan aku benci mereka yang tak buat kerja. Itulah peringkat kita. Cukup. Tak usah lebih-lebih tuan-tuan. Kita nak ubah dengan tangan tak mampu. Nak ubah dengan lidah tak mampu. Ubah dengan hati. Kebencian
kepada perkara yang kita tak redha pada agama. Supaya saya ulang balik kali ketiga, tak ulang dah. Kita lepas besok di hadapan Allah Ta'ala untuk menjawab. Bukan kita lepas daripada tak buat kerja. Kita lepas atas jawaban. Ya Allah, aku tak mampu nak tegur, tak mampu dah. Macam baru-baru ni ada ada salah seorang sahabat kita. Dia minta kita, Allahumma salli ala Muhammad, membantu mewar-warkan bagaimana strategi puak-puak Wahabi ni. Dia masuk ke dalam media-media ni tuan-tuan. Dia masuk ke dalam televisyen dan sebagainya. Ni semua ni benda-benda yang ada pada hati kebencian. Wajib ada pada hati kebencian. Dan insya-Allah untuk circle saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang masih lagi tak kenal puak-puak Wahabi ni, saya akan buat daurah lah. Kalau tuan-tuan nak lah, saya buat daurah berkenaan mengenali Wahabi. Secara basic, secara pertengahan dan secara dipanggil apa? Ilmu yang syadid. Macam mana basic, secara basic nak kenal puak-puak Wahabi ni macam mana? Kerana apa? Tuan-tuan, wajib ada kebencian. Sebab apa? Orang yang mensyirikkan Allah, orang yang mentajsimkan Allah, orang yang meletakkan Allah Ta'ala di atas dan sebagainya, yang akidahnya tak bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, apa yang kita kena buat? Takkan duduk diam saja. Biarlah ustaz, dia pendapat dia, kita pendapat kita. Tuan-tuan, ini bukan masalah khilafiyah, dan ini masalah akidah. Sebab tu hari ni kita bincang berkenaan iman. Jelas ke jelas? Bantu saya like dan share, dan tag nama orang yang anda sayang. Belanja love banyak-banyak. Ini juga dakwah tuan-tuan. Tuan-tuan nak mengajar tak pandai, saya pun tak pandai. Cuma Allah Ta'ala beri sikit. Lidah boleh berbicara, hati boleh meronta-ronta, dan keinginan untuk membantu diri sendiri dan tuan-tuan. Dari situ kita bersama-sama mendapat kebaikan. Bagi tuan-tuan yang ada kitab Nasaihul Ibad, buka muka surat 133. 133. Berkata Abu Tayyib, barang siapa yang duduk bersama 8 golongan, maka Allah menambah kepadanya 8 perkara. Jaga tuan-tuan Tuan-tuan duduk dengan 8 golongan, Allah Ta'ala tambah 8 perkara. 8 perkara ni ada yang positif, ada yang negatif, pasti ada. Ada yang baik, ada yang buruk, pasti ada. Maka tak dapat tidak, itulah kesimpulan dan pusingannya dunia. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah, kadang-kadang tak tahu di manakah keberadaannya kita. Kata Abu Tayyib, barang siapa yang duduk bersama 8 golongan, maka Allah pasti menambah kepadanya akan 8 perkara. Yang pertama tulis, barang siapa duduk bersama orang-orang yang kaya. Hari ni kita tengok Facebook kita, tengok handphone kita, berapa banyak dengan orang kaya-kaya yang kita duduk, berkawan, rapat dan sebagainya. Maka Allah menambah kecintaannya pada dunia. Satu. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang kaya tuan-tuan, maka apakah kesan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya? Apa yang akan bertambah? Bertambah dia cinta dunia, bertambah kasih kepada dunia, bertambah sayang kepada dunia. Susah nak hilang benda tu, sayang nak hilang benda ni, nak bagi lebih pun payah. Kenapa? Asbab daripada kita duduk bersama dengan orang-orang yang kaya, Allah Ta'ala tambah kepada kita cinta kepada dunia. Dan ingat tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf yang kami akan belajar setiap hari pukul 10 dalam KK yang keempat, cinta dunia merupakan sifat-sifat yang mazmumah. Maka basicnya apa? Cuba kembali kepada apa yang kita belajar dalam mukaddimah tadi, dalam permulaan santapan rohani. Sekurang-kurangnya, walaupun tuan-tuan masih lagi dalam keadaan perjalanan, ya Allah, aku tahu cinta dunia ni, ya Allah, benda yang jelek, benda yang mazmumah, benda yang bukan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang dicela. Tapi ya Allah, buat masa sekarang ni dalam keadaan aku tak mampu nak keluar daripada suasana ini, kerana aku masih lagi bergelumang duduk bersama dengan orang-orang yang kaya. Tulis tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada pada hati kebencian. Ni saya nak relatekan satu persatu, saya nak relatekan. Kita ambil asas, kita ambil praktikal. Kita ambil asas, kita buat praktikal. Sekurang-kurangnya ada pada hati, ya Allah, aku benci semua ni. Cakap je benci je ke? Tindakan ada ke? Selo-selolah ya Allah. Sekurang-kurangnya wadzalika adaful iman.
ada pada hati dia kebencian pada dunia. Aku benci ya Allah. Aku benci ya Allah duduk dalam keadaan macam ni. Duduk keadaan kaya sangat ni, aku benci ya Allah. Dah. Tapi kalau kaya buat kebaikan, kalau kaya buat taat, tak salah pun. Nak cerita bukan salahnya itu, tetapi kesalahannya takut-takut pada hati itu ada kecenderungan cinta kepada dunia yang begitu banyak. Maka ingat, sekiranya kalian diuji berada pada suasana ini, orang lain kerja susah-susah cari duit, aku rumah sewa banyak, duit melambung. Duit banyak. Ya Allah, takut ya Allah aku jatuh pada cinta dunia. Takut ya Allah. Aku gunakan benda ni sebagai jambatan untuk ke akhirat, tapi ya Allah tetap aku benci. Ini caranya. Tetap aku benci. Tapi gunakan ia untuk kebaikan. Jelas. Itu yang pertama. Jadi poin nombor 1. Barang siapa duduk dengan orang kaya, maka apa yang Tuhan tambah? Tambahlah kecintaan pada hatinya akan dunia. 1. Yang kedua. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang fakir. Dia berkawan dengan orang-orang fakir, berkawan dengan orang susah. Maka baginya akan bersyukur dan redha pada bahagiannya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Golongan yang kedua, barang siapa duduk bersama orang-orang yang fakir. Tuan-tuan boleh telik kehidupan kita. Kita masuk 2022 ni tuan-tuan, baru lebih kurang kalau tak salah 17 hari. Kita masuk 2022 ni baru 17 hari. Dalam masa 17 hari ni untuk kita meneruskan berbaki lagi lebih kurang 300 hari takriban lebih kurang. Hang ni kita melihat di manakah permulaan kita dalam masa 17 hari ni. Berapa banyak orang-orang fakir yang kita santuni, yang kita ajak datang rumah, yang kita belanja dia makan. Kerana apa? Ni Syekh Abu Tayyib Al-Makki sebut, barang siapa yang berkawan dengan orang-orang yang fakir, barang siapa duduk bersama orang-orang yang fakir, maka apa? Allah Ta'ala tambah kepada hatinya syukur dan redha. Tambah syukur, tambah redha dengan apa yang Tuhan berikan. Ni yang kita nak. Sebab tu tak usah pelik. Biarlah orang kata Ustaz Abid Liu nak buat marketing ke apa, tapi hati dia kita tahu. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu hati dia. Yang paling penting, dia itu melupakan tindakan yang dia buat, duduk bersama-sama orang yang fakir. Duduk bersama-sama orang yang fakir. Waalaikumsalam Syekh Jamaluddin. Maknanya dari situ gambaran yang kita faham. Tindakan yang perlu kita buat apa dia tuan-tuan? Ialah sekurang-kurangnya dalam masa 17 hari ni kita congak. Ada tak kita jumpa berkawan dengan orang-orang yang kaya, asbab dunianya? Ada tak kita berkawan dengan orang-orang yang fakir, asbab kita nak mendapat syukur dan redha daripada Allah? Maka kita fikirkan tuan-tuan, supaya hati kita itu bertambahnya iman, bertambahnya iman, bertambahnya iman. Poin yang kedua, duduk bersama orang-orang yang fakir, apa yang Tuhan akan tambah? Syukur dan redha di atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ini hidup kita ni compare dengan orang yang di atas. Kita lupa nak compare dengan orang yang di bawah. Aku susah, orang tu susah lagi. Wallahu alam. 2. Yang ketiga, barang siapa yang duduk bersama sultan atau penguasa, menteri dan sebagainya, orang-orang yang ada keutamaan, prioriti, pangkat dalam bidang kerajaan, maka Allah Ta'ala akan menambah kepadanya kekerasan hati dan sombong. Jaga tuan-tuan, jaga. Kalam ulama itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat, pandangan, nasihat orang-orang yang betul-betul bertakwa dan beriman kepada Allah, kerana mereka itu berkata dengan nur, cahaya, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama juga, kalaulah hidup kita ini sekarang ni kita ada kawan. Kawan yang sungguh-sungguh, yang bukan ustaz, kalau semata-mata kawan tak apa ke? Tak apa. Sebab berkawan itu, kalau takkan nak putuskan silaturahmi, tiba-tiba kita ada best friend. Dulu best friend kita biasa-biasa, baru ni jadi menteri. Duduk pula dalam kerajaan, masalan. Jadi menteri. Takkan nak putus silaturahim? Haram. Tapi bermakna silaturahim perlu diteruskan. Cuma tak dapat tidak apakah tindakan yang tak sewajarnya kita lakukan pada kehidupan, tuan-tuan, tidak cenderung kepadanya dan tidak duduk bersamanya dalam keadaan kita nak mengharapkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka sekiranya kita bersahabat dengan penguasa, bersahabat dengan menteri-menteri, ada kawan kita menteri, dengan niat
dengan niat kita nak mendapat sebahagian daripada apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan bahasa lain, sama ada kita nak kontrak ke, kita nak projek ke, nak ke lapangan ke, nak kemudahan ke dan sebagainya, jaga. Maka Tuhan akan tambah kepada hati kita kekerasan dan kesombongan. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ni tak nampak tuan-tuan, sebab benda ni proses. Dia bukan sehari je duduk dengan menteri, berkawan rapat dengan menteri, tiba-tiba jadi sombong. Tak. Dan benda ni proses. Tetapi ingat, firasat orang-orang yang beriman itu, rahasianya, maknanya, kesimpulannya datang daripada Allah Jalla wa'ala. 3. Yang keempat, barang siapa yang duduk bersama wanita. Ni ujian akhir zaman ni tuan-tuan. Ujian akhir zaman. Maka Allah menambah kepadanya kebodohan dan syahwat kepadanya. Bak kata guru saya, Dr. Aizan Osman, kita ni akhir zaman ni akan mudah jatuh kepada 3. Tahta, harta, wanita. Tahta, harta, wanita. Maka berjaga-jagalah. Sekurang-kurangnya ada pada hati kebencian. Ya Allah, biarlah orang dia kata aku ni sombong ke apa ke, sekurang-kurangnya aku tak nak menjatuhkan diri aku kepada kebodohan dan kepada syahwat. Kerana syahwat itu perkara yang boleh merosakkan hati, merosakkan diri dan kehidupan. 4. Seterusnya, berapa dah? Kelima ke? Kata Syekh Abu Tayyib, barang siapa yang duduk bersama anak-anak, maka dia bertambah gemar bermain-mainnya. Barang siapa yang duduk bersama anak-anak, maka dalam hidup dia ni tuan-tuan akan bertambah-tambah mainnya. Main ni banyak, kita boleh syarah tuan-tuan. Adakah main-main dari sudut yang baik, atau main-main dari sudut perkara yang melalaikan kehidupan. Cuma bahasanya dari sudut zahirnya, kata Syekh Abu Tayyib, kalau hidup kita banyak duduk dengan anak-anak, duduk main je lah. Betul Tuan Jamaluddin, zikrullah melunakkan hati sanubari. Namun zikir yang bagaimana? Saya suka kalam Tuan Jamaluddin ni. Cuma apa yang saya nak kaitkan, bila sebut zikir ni tuan-tuan, tak ramai di antara kita memahami kaedah zikir qalbi. Selama ni fokus yang kita faham zikir lisani, zikir di lidah. Sebab tu penting memahami zikir qalbi. Sebab zikir yang dapat melunakkan hati iaitu zikir bil qalbi wa laisa bil lisani. Kata Imam Nawawi, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Tengok, dia last kali dia kata apa? Kalau kamu nak melebihkan lidah dengan hati, mana kamu nak lebihkan? Fal qalbu afdalu. Afdal kamu lebihkan zikir di hati. Sebab tu dalam program KIR yang kita akan buat hujung bulan ni tuan-tuan, yang kita akan bincangkan 12 rahsia teknikal, praktikal khusyuk solat. Antaranya benda-benda ni yang saya akan tekankan. Benda-benda macam ni. Sebab betul kata Syekh Jamaluddin. Dia kata apa? Simple saja, zikrullah. Tapi zikir yang bagaimana? Walaupun dasarnya dah ada, teknikalnya bagaimana? Sama juga, dasarnya kita dah tahu, duduk bersama anak-anak ni banyak main. Banyak main macam mana? Teknikalnya bagaimana? Tu kita kena faham. Jelas ke jelas? Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya, yang keenam, kata Syekh Abu Tayyib, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang fasik, maka dia bertambahnya berani berbuat dosa dan menangguh-nangguhkan taubat. Barang siapa duduk bersama orang-orang yang fasik. Orang fasik ni apa tuan-tuan? Orang yang fasik ni, orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berterusan. Itu dipanggil orang yang fasik. Dalam keadaan berterusan. Bila tak semayang tu maklum dah. Fahuwa kafiran. Antara membezakan orang Islam dan kafir itu adalah solatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tetapi contoh orang yang seokok, walaupun ada pendapat di kalangan ulama. Contoh yang masyhur, makruh. Ada yang berpendapat haram dan sebagainya. Maka bila dia sokmo buat benda-benda yang haram, maka dipanggil fasik. Baik, benda ni tuan-tuan,
Ni dah dipanggil iman. Dah. Pertama, sebelum kita nak pergi pada praktikal, kata Syekh Abu Tayyib, siapa yang duduk bersama orang-orang yang fasik, maka apa yang akan bertambah pada diri kita? Kawan kita ni fasik. Dah. Maka bertambahnya kita ni berani buat dosa dan menangguhkan taubat. Itu benda yang Tuhan akan tambah. Tu yang benda Tuhan akan tambah pada dirinya kita. Walhal kita berkawan je dengan dia. Dah? Tahu dia jenis tak semayang, duk berkawan dengan dia. Dah? Tahu dia ni jenis mencuri duit, masalan, menipu dan sebagainya. Kita masih lagi berkawan dengan dia. Jaga tuan-tuan, walaupun kita tak terpengaruh dengan perkara jahat yang dia buat, dah? Walaupun kita itu tak terdorong langsung dengan benda yang tak baik dia buat, tak apalah, dia kerja dia. Yang penting aku dengan dia kawan dan sebagainya. Kalau kita sok mau duduk dengan dia, tuan-tuan jaga. Takut-takut Allah Ta'ala menambah pada kehidupannya kita perkara berbuat dosa, dah? Dan akhir sekali menangguhkan taubat. Dan ingat, menangguhkan taubat antara perkara dosa besar. Sebab taubat satu dosa. Wajib, kalau buat dosa wajib bertaubat. Lambat buat taubat, satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, yang ketujuh, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, tulis, maka dia bertambah cinta melakukan ketaatan. Barang siapa duduk bersama orang-orang yang soleh, maka dia bertambah cinta nak buat taat, nak solat, nak zikir. Sebagaimana kata Syekh Jamaluddin tadi, dah? Dia terasa nak buat kebaikan, nak bersedekah dan sebagainya. Benda tu automatik, tuan-tuan. Sebab dia panggil lazim malzum. Kau buat benda ni, Allah Ta'ala bagi benda ni. Kau duduk bersama orang fasik, Tuhan bagi apa? Senang nak buat dosa, lepas tu hidup kamu senang. Dah, susah kamu nak bertaubat. Kamu duduk bersama dengan orang soleh, maka Allah Ta'ala menambah kecintaan dan senang nak buat ketaatan. Ni dipanggil apa dia? Rahasia yang dicampakkan kepada hati-hati manusia. Dan akhir sekali, dan barang siapa yang duduk bersama para ulama, maka dia bertambah ilmu dan amalnya. Duduk bersama para ulama, duduk dalam majlis para ulama, paling tidak pun tuan-tuan, ilmu pasti bertambah ilmu. Walaupun ustaz tu mengajar 1 jam, dapat 1 pun cukup. Ustaz tu mengajar 2 jam, dapat 1 pun cukup. Pasti ilmu bertambah. Jadi maknanya kehidupan kita pada hari ini, apakah tindakan yang kita nak buat bagi nak memastikan iman kita terus kuat? Itu yang paling penting. Kerana tiap pagi tuan-tuan tak akan ditanya dengan soal, kaifa asbahtum? Itu soalan setiap pagi jam 9. Masuk saja live, saya akan tanya soalan yang Nabi tanya kepada as-sahabah. Kaifa asbahtum? Bagaimana berpagi kamu pada pagi ini? Sahabat pun menjawab, berpagi-paginya kami beriman dalam keadaan beriman kepada Allah. Nabi tanya, wama alamatu imanikum? Apa tanda kau beriman kepada Allah? Nasbiru alal bala, wa nashkuru alal rakha, wa narda bil qada. Kata as-sahabah, kami bersabar di atas bala, kami bersyukur di atas kelapangan, dan kami rada di atas qada, penentuan daripada Allah. Dah bagus dah. Cuma sekarang ni kita pergi pula kepada tindakan. Yang setiap pagi kita akan belajar tindakan yang baru. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak banyakkan ilmu, sentiasa duduk dalam halaqah orang-orang yang ulama. Kalau tuan-tuan nak tambahkan ketaatan, duduk dalam halaqah orang-orang yang soleh. Lain orang soleh lain, ulama lain. Dan kadang-kadang ada ulama dia tak soleh, ada orang soleh dia bukan ulama. Tapi yang penting orang soleh itu orang yang duduk dengan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan orang-orang yang fasik. Takut kita menjadi golongan yang mudah berbuat dosa dan menangguhkan taubat. Dan kurangkan usia-usia kita ni tuan-tuan, dah kurangkan dah bersama anak-anak. Yang tu tuan-tuan boleh benarkan. Sepatutnya kita umur-umur dah senja ni banyakkanlah mengaji, taat dan sebagainya. Duduk dengan anak kena jaga cucu. Kan? Dah jaga cucu, mainlah. Nak buat apa lagi? Betul? Sebab nak jaga cucu, bukan macam zaman kita dulu jaga anak. Tak boleh. Hari ni cara jaga cucu, main je lah. Mengaji tidak, apa tidak. Sepatutnya iman, amal makin bertambah di senja ini tuan-tuan. Dah duduk dengan cucu, main. main. Kurang kan? Kita dah jaga dia. Anak dia jaga, tak ada masalah. Tak salah pun, bukanlah kata salah. Cuma bagaimana kita nak pastikan hidup kita itu makin bertambahnya kebaikan, ketaatan. Kerana mati itu pasti. Lewat dan awal je tuan-tuan. Dan barang siapa duduk bersama dengan wanita,
maka bertambahlah kebodohan dan syahwat. Barang siapa duduk bersama sultan, menteri-menteri, kawan-kawan best friend dia, takut-takut bertambahnya kerah hati dan sombong. Dan barang siapa duduk bersama orang fakir, bertambah syukur dan redha. Barang siapa berkawan duduk dengan orang yang kaya, maka bertambahlah kepadanya cinta kepada dunia. Jadi walaupun secara syariatnya hidup ini pilihan, namun Allah Ta'ala melihat keinginan dan hati kita, apa yang kita nak dalam meneruskan kehidupan. Jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Kalau tuan-tuan rasa nak menguatkan lagi keimanan dalam bentuk praktikal, seperti biasa di hujung bulan ini kita ada program Khusyuk is Real. Khusyuk is Real. Cuba tulis di ruangan komen tuan-tuan, aku berhak untuk khusyuk. Tulis sekejap. Aku berhak untuk khusyuk. Kalam ni tuan-tuan kena tulis supaya beri motivasi pada diri tuan-tuan. Aku layak untuk khusyuk. Kerana khusyuk itu bukanlah satu maqam yang dikhususkan kepada ulama-ulama, para asatizah, ustaz-ustazah. Dah. Allah Ta'ala boleh berikan kepada orang yang mencarinya, berusahanya, mempelajarinya dan juga menghayatinya. Jadi InsyaAllah pada hari hujung bulan ni kita ada program KIR Khusyuk is Real. Bagaimana saya boleh bantu tuan-tuan memahami 12 rahsia praktikal khusyuknya solat. Dan basic ilmu tauhid itu, bagaimana nak menguatkan keimanan, benda yang takkan saya tinggalkan. Jadi kepada yang dah masuk NBS dulu, datang balik panggil semua sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kita akan belajar lagi more praktikal yang best. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Sekali lagi pukul 10 saya ada kelas khatam kitab, iaitu belajar kitab sampai khatam selama setahun. Iaitu kita akan belajar page by page. Ni kitab ni. Saya akan mengajar pukul 10 sekali lagi. Kita baca tuan-tuan every page sampai khatam selama setahun. Dulu saya dah baca dalam KK2, khatam kitab 2. KK3 saya baca pula kitab Tauhid. Jadi KK4 saya rasa nak baca balik kitab ini, seronok sangat, best sangat tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar yang nak masuk kelas KK4 boleh rehat sekejap, minum-minum dan sebagainya. Kita bertemu sekali lagi dalam KK4 di grup khas. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.